بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembahkan sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, dan Nabi Isa, Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu, Yahudi dan Nasrani, membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam, berserah diri tunduk taat kepada Allah semata-mata. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mau beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masih lagi dalam penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama, pada ayat 133 sehingga ayat 137. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala memberi penjelasan tentang kebatilan dakwaan Yahudi dan juga kebatilan dakwaan Kristian, Nasara, bahawa mereka ini berada dalam agama yang benar. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana
kesyirikan yang mereka lakukan dan penolakan mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala berfirman, am kuntum syuhada, apakah kamu semua menjadi saksi dan memerhatikan iz hadara Ya'qub al-maut, ketika mana Nabi Allah Ya'qub alaihissalam sampai ajalnya. Ayat 133 ini diturunkan bila mana orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, alasta ta'lam anna Ya'quba yawma mata awsa banihi bil Yahudiyah? Wahai Muhammad, kamu tak tahu ke waktu mana Ya'qub nak mati, dia telah mewasiatkan anak-anaknya supaya berpegang dengan agama Yahudi. Orang Yahudi cuma mereka cerita. Kononnya mendakwa bahawa Ya'qub pernah mewasiatkan kepada anak-anaknya bila mana mati, maka mati ikut Yahudi. Walhal pada zaman Nabi Ya'qub tak ada agama Yahudi. Walhal zaman Nabi Ya'qub belum disebut sebagai agama Yahudi dengan nisbah Yahuda tadi. Bahkan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam bapa kepada sekalian Bani Israel. Maka kerana itu Allah Ta'ala kata, am kuntum syuhada, kamukah yang jadi saksi? Perkataan am di sini ialah bukan pertanyaan untuk bertanya tapi mengingkari. Kamukah yang berkata kamu jadi saksi ketika mana datangnya kematian kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam? Kamu tahu apa yang sebenarnya Ya'qub beritahu pada anak-anaknya? Bila Yahudi kata, Ya'qub kata supaya berpegang agama Yahudi, kamu berbohong. Allah Ta'ala yang mendedahkan. Oh, Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu semua sembah selepas aku? Maka anak-anaknya sepakat berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami sembah Tuhan yang satu. Bukan kamu wahai Yahudi yang mendakwa Tuhan ada anak. Bukan kamu wahai Kristian yang mendakwa Isa anak Tuhan, mensyirikkan Allah. Bukan kamu Yahudi yang membeza-bezakan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Bukan kamu membeza-bezakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Bukan kamu wahai Kristian yang telah menokok tambah kitab Injil. Bukan kamu. Bahkan Ya'qub alaihissalam waktu meminta perjanjian dengan anak-anaknya, kata ulama, anak-anak Nabi Ya'qub yang berjumlah 12 orang, iaitu Robin, Syamun, Yahuda, Yasakar, Zabalun, Benyamin, Dan, Naftali, Jad, Ashir, Yusuf dan Lawai atau Lawi. Ini 12 orang anak Nabi Ya'qub AS. Dan salah seorangnya Nabi iaitu Yusuf AS. Di mana Nabi Ya'qub kumpulkan semua 12 orang anak ni dan berkata kepada anak-anaknya, kamu nak sembah siapa selepas aku mati? Nabi Ya'qub AS tahu semua anak-anaknya daripada hidup zaman Nabi Ya'qub tidak pernah mempersekutukan Allah. Cuma mereka ni jahat sebab dengki pada Nabi Yusuf je. Yang lain-lain mereka ni bagus, baik. Mereka dengki dari sudut kasih sayang. Maka kedengkian yang melampau terhadap kasih sayang, kerana melihat kononnya Ya'qub beri lebih kasih sayang kepada Nabi Allah Yusuf AS, menjadikan mereka berdendam dengan dendam yang melampau, cemburu dengan cemburu yang melampau, sehingga mewujudkan kejahatan dalam diri mereka, sehingga mereka lupa mereka bermusuh dengan siapa. Kerana orang-orang yang dengki, orang-orang yang cemburu, dia lupa dia bermusuh dengan siapa hanya untuk memenuhi sifat cemburunya. Maka ini berlaku pada adik-adik, abang-abang, adik-beradik Nabi Yusuf AS. Nak beritahu bahaya cemburu yang tidak berdasarkan kepada rationality, tidak berdasarkan kepada agama. Tetapi dari sudut agama, mereka agama tauhid. Mereka menyembah Allah yang esa. Tetapi Nabi Allah Ya'qub nak tajdid, pembaharuan iqrar, supaya ini akan terus menjadi suatu bukti kepada semua anak-anak keturunannya. Kerana Nabi Ya'qub AS daripadanya lahirlah keturunan Bani Israel, anak-anak Ya'qub. Kerana setiap anak-anak Nabi Ya'qub, iaitu Robin, dia akan melahirkan ribuan anak-anak keturunan dia. Syamun juga begitu, Yahuda juga begitu, Yasaka juga begitu, Zabalun juga begitu, Benyamin juga begitu.
Dan semua 12 anak ini melahirkan keturunan sehingga membentuk puluhan ratusan ribu keturunan Bani Israel. Maka seolah-olah Allah SWT nak jadikan ia sebagai satu bukti ketauhidan agama Yaqub AS. Dan sebagai satu bukti aku janji semua anak-anak Yaqub. Jadi bagaimana kamu nak nisbahkan kamu kepada Bani Israel, lalu kamu menyeleweng akan aku janji sebelum kewafatan Nabi Allah Yaqub AS ini. Bagi Yahudi, bila mana dia mendakwa, Yaqub kata kepada anak-anaknya, berpeganglah pada Yahudi. Pertama, Yahudi tak ada pun bukti tu. Tak ada pun disebut dalam kitab Taurat mereka. Yang kedua, agama Yahudi ini berlangsung selepas itu. Ia bukan masa zaman Nabi Allah Yaqub AS. Sebagaimana juga bila Yahudi mendakwa Ibrahim Yahudi. Ibrahim dulu lagi pada sebelum terbentuk Yahudi. Kerana bila kita baca sejarah, Bani Israel memerintah. Bila Nabi Allah Sulaiman AS menyatukan semua anak-anak Bani Israel, semua bersatu. 12 daripada keturunan 12 orang tadi semua bersatu di bawah pemerintahan Sulaiman AS. Tapi bila mana Sulaiman wafat, maka dia berpecah pada dua. Negara Palestin atau Empayar Sulaiman, bila Sulaiman wafat, berpecah pada dua. Satu yang dipimpin oleh Yahuda, dinamakan sebagai negara Yahuda, iaitu menghimpunkan sebahagian besar keturunan Bani Israel. Yang satu lagi ialah negara yang dipimpin oleh anak Nabi Yusuf. Negara yang dipimpin oleh anak Nabi Yusuf. Nabi Allah Yusuf AS, dia ada dua orang anak yang memimpin negara tersebut. Yang pertama yang bernama Munshi, yang kedua bernama Ephraim. Dua ini yang memerintah negara Islam. Satu negara Yahuda, satu disebut sebagai negara Islam. Negara disebut sebagai negara Israel, Bani Israel. Kerana masih berpegang teguh kepada asas tauhid. Kemudian mula Yahudi berpecah. Dan mula berlaku tokok tambah yang melampau. Sehinggalah sampai peringkat berlaku dakwaan-dakwaan yang bermacam, penolakan Nabi-Nabi dan sebagainya. Sebahagian besar mereka menolak Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Rasul, sebagaimana kita cerita dalam penafsiran sebelum ini. Melainkan negara Islam Israel yang dipimpin oleh Munshi dan Ephraim, anak Nabi Yusuf AS. Yang ia dua orang ni terdiri daripada asbab, sebagai asbab, yakni cucu cicit Nabi Allah Yaqub AS. Nanti kita akan ceritakan lagi. Baik, kembali pada ayat kita. Ilahan wahidah, kami sembah Tuhan satu. Wa nahnu lahu muslimun, kami orang Islam. Ini membuktikan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kesinambungan Islam nabi-nabi terdahulu. Cuma baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan keislaman dari sudut syariatnya. Adapun dari sudut usul tauhid sama. Menyembah Allah yang satu. Tapi syariat itu berbeza kerana syariat mengikut zaman. Adapun usul tauhid, sembah Allah, menjauhi taghut, itu usul yang sama semua para nabi. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami membangkitkan setiap umat itu dengan rasul yang mengajak mereka menyembah Allah yang esa dan menjauhi daripada perkara yang mensyirikkan Allah di kalangan taghut, yakni berhala, syaitan dan juga kezaliman. Itu makna taghut. Ini menunjukkan Islam kesinambungan kepada agama-agama yang sebelum ini. Sebab itu kalau semalam kita cerita tentang sejarah Baitul Maqdis dan sejarah Kaabah, untuk tunjuk kesinambungan Nabi-Nabi SAW, mereka tidak pernah berselisih dalam urusan tauhid. Mereka Islam. Tapi kamu Yahudi, yang kamu Kristian mula datang, kamu juga musyrik mula datang dengan membawa pelbagai bentuk tokok tambah. Lalu mendakwa Tuhan ada anak. Yang musyrik Mekah kata malaikat tu anak-anak perempuan Tuhan. Yang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Yang Kristian kata Isa anak Tuhan. Yang ni pula kata ini wakil Tuhan. Dan segala-galanya kesyirikan yang berlaku. Kemudian Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sebenar, yang telah berlalu. Qad khalat, yang dah berlalu.
Mereka ini orang-orang baik, mereka ini yang berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka buat amal soleh, mereka dapat pahala. Walakum, dan kamu Yahudi yang merupakan keturunannya sekarang, kamu tak perlu, tak boleh bergantung dengan amalan nenek moyang kamu dahulu. Kamu akan dihitung dengan perbuatan kamu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan ditanya, tak bertanggungjawab dengan apa yang mereka telah lakukan. Maksudnya, bila mana orang Yahudi mendakwa mereka ni keturunan Nabi, cucu cicit Nabi, mereka tak akan masuk neraka melainkan berapa hari. Mereka akan mendapat syafaat Nabi-Nabi. Sebab Nabi-Nabi itu moyang-moyang mereka, atuk-atuk mereka, keturunan-keturunan mereka, maka Allah Ta'ala menempelak mereka. Orang dulu, pahala orang dulu. Kamu jangan harap nak tumpang pahala orang dulu. Orang dulu yang baik, kebaikan dia dapat. Kamu jangan nak tumpang kebaikan orang dulu. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Apakah kamu tak baca apa yang Allah turunkan dalam suhuf Musa? Dan apakah kamu tak baca tentang Nabi Ibrahim yang amat menepati janjinya? Bahawa tercatat satu statement bahawa setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan setiap manusia akan dapat apa yang dia usahakan. Yahudi ni tuan-tuan sekalian, dia kata tak apa kita jahat pun. Kita punya atuk Nabi. Kita punya moyang Nabi. Kita punya keturunan yang disayangi. Umat terpilih dahulu. Allah kata tidak. Orang dulu. Amalan orang dulu. Yang mu sekarang kira perbuatan kamu. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan keturunan Rasulullah. Ya Bani Hashim, la ya'tini nas bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Wahai Bani Hashim, dengar sini. Jangan nanti orang lain datang hari kiamat bawa amalan-amalan mereka, kamu pula cuma bawa keturunan kamu. Jangan kamu nak bangga dengan keturunan dengan aku. Kami ini keturunan Nabi Muhammad. Jangan jadi macam Yahudi. Tak ada apa kamu nak bangga dengan keturunan Nabi kalau kamu tak beramal. Kalau kamu tidak beramal, maka tak ada apa pun kelebihan keturunan-keturunan tu. Sebab itu Nabi SAW berkata pada Fatimah, Ya Fatimah, i'mali fa inna abaki la tuni anki syai'a. Wahai Fatimah, beramalah. Ayah kamu tak boleh tolong kamu. Maksudnya tuan-tuan, benar, kita bercakap tentang syafaat dan sebagainya. Tapi asas pertama kita perlu faham dulu. Asas pertama, setiap orang akan diadili dengan perbuatan dia. Adapun perkara syafaat ini kita kira kemudian. Maka Nabi SAW memberi amaran kepada keluarganya. Wahai Bani Hashim, jangan nanti orang lain datang akhirat bawa amalan-amalan, kamu cuma bawa keturunan. Kamu cuma nak sandarkan kami keturunan Nabi. Dah kalau kamu tak sembahyang, kalau kamu tak ikut Nabi, macam Bani Israel, macam Yahudi yang duk dakwa keturunan Nabi, kalau masuk neraka pun cuma 7 hari. Kan nisbah pada keturunan. Maka kata Allah tidak. Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Orang dulu dia dapat apa yang dia buat, kamu pula dapat apa yang kamu buat. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kamu buat baik, maka kebaikan kamu dapat. Kamu buat jahat, maka kejahatan kamu dapat. Sebab itu tuan-tuan, asas kita buat baik. Kerana itu baik, tak ada sandaran, tak ada sebab orang. Tak ada sebab keturunan. Kalau kita nak jadi orang baik, maka jadilah orang baik. Jangan buat baik bersyarat. Saya akan buat baik kalau begini. Tidak. Kita semua diajar oleh Nabi SAW untuk berlomba-lomba buat baik. Jangan tengok keturunan kita siapa. Jangan tengok hak kita siapa. Saya anak, misal kata, dah ayah saya teruk sangat, saya tak nak buat baik ke ayah saya. Tak, itu cerita ayah kamu. Kamu sebagai anak, buatlah baik. Jangan kita hubungkan kebaikan kita atau mensyaratkan kebaikan kita dengan timbal balas kebaikan orang lain. Sebab kita sekarang kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, berlomba-lomba untuk dapat kebaikan di sisi Allah. Manusia ni cuma ujian Allah pada kita. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang lambat beramal,
keturunannya tidak boleh mempercepatkan dia. Ini kalau orang tu amalan tak banyak, maka jangan duk kata sebab keturunan dia akan push ke depan. Tak ada. Maka ini peringatan. Sebagaimana Allah beri peringatan pada Yahudi. Demikian juga kita. Jangan duk daulah keturunan Tok Kenali ke, kita keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani ke, kita keturunan Syekh itu, fulan itu, Tok Guru tu. Tak. Kamu sekarang beramal. Kerana itu Allah Ta'ala tunjuk. Ada orang Tok Guru, anak dia tidak. Ada orang kita katakan Nabi, anak dia tak Nabi. Semuanya itu untuk menunjukkan setiap orang kena berusaha sendiri. Tak payah tumpanglah mana-mana orang lain. Kita tak menafikan syafaat. Kita tak nafikan. Tapi kita bercakap pada rule asas, undang-undang asas. Bahawa kita buat baik berdasarkan kesempatan yang kita ada. Maka kita bermujahadah untuk buat baik. Jangan kita buat baik kerana saya kata syarat. Dalam kebaikan tak ada syarat. Kita tak pernah diajar mensyaratkan sesuatu untuk buat kebaikan. Awak bagi duit, saya jadi baik. Awak tak bagi, saya tak jadi baik. Bukan begitu. Kalau awak baik dengan saya baik dengan awak. Bukan begitu. Asalnya ialah kita buat baik. Kalau orang nak buat baik, kita nak buat baik, itu hal dia, bukan hal kita. Maka ini yang Allah Ta'ala tempelak orang Yahudi. Kemudian Allah berfirman, waqalu, dan berkata, siapa kata ni? Yahudi, Nasrani. Kunu hudan, jadilah kamu Yahudi atau Nasara. Tahtadu, baru dapat petunjuk. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Ayat ini, ayat 135, turun kepada ketua-ketua Yahudi Madinah. Seperti Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saif, Abi Yasir bin Akhtar. Dan juga kepada pemimpin-pemimpin Kristian daripada Najran. Ketika mana mereka datang untuk berdebat dengan orang Islam. Lalu mereka berkata depan orang Islam, ni Yahudi, Kristian, ni orang Islam. Maka Yahudi pun cakap dulu. Yahudi cakap, Nabi Yuna Musa afdal anbiya. Nabi kami Musa se-afdal Nabi. Nabi paling mulia. Wa kitabuna Taurat afdal kutub. Dan kitab Taurat kami semulia-mulia kitab. Wa dinuna afdal adyan. Dan agama kami lah agama yang paling baik. Dalam keadaan mereka Yahudi ini, kafarat bi Isa wa Injil wal Quran. Mereka kata mereka serba baik, tapi dalam masa yang sama mereka kufur pada Nabi Isa, mereka kufur pada Nabi Muhammad SAW, mereka kufur pada Quran. Kemudian kata pula orang Kristian Najran, Nabi kami Isa semulia-mulia Nabi, dan kitab kami Injil semulia-mulia kitab, dan agama kami agama yang terbaik. Dalam masa yang sama mereka kufur pada Muhammad, mereka kufur pada Quran. Maka mereka ini setiap kumpulan berkata pada orang beriman, kunu ala dinina fala dina illa zalika wa da'uhum ila dinihim. Hendaklah kamu ikut agama kami, tak ada agama yang diiktiraf melainkan agama kami. Tuan-tuan, apa yang mereka kata kena atas kepala mereka sendiri. Mereka kata semulia-mulia Nabi, Nabi kami Musa, yang kamu lawan Musa tu. Mereka kata semulia-mulia kitab Taurat, yang kamu selewengkan Taurat. Bukan kamu dipaksa untuk beramal dengan Taurat. Kemudian kamu mendustakan Nabi Isa. Walau dalam Taurat menceritakan tentang wajib beriman dengan semua para Nabi yang diutuskan. Bagaimana kamu boleh tolak Nabi Isa? Dan kamu tahu secara akidah jelas, tolak mana-mana Nabi maka kafir. Kamu pula Kristian. Kamu kata Isa sebaik-baik Nabi. Kamu kata bahawa Injil sebaik-baik kitab. Tetapi kenapa kamu mengkufurkan Nabi Muhammad yang Isa beritahu dalam Injil kerasulan Nabi Muhammad? Dan kenapa kamu juga menolak Al-Quran? Dan kenapa kamu juga menyeleweng kitab Injil? Dah kalau Injil itu dah terbaik, kenapa kamu seleweng dia? Sebab tu tuan-tuan tengok, semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan, hanya Al-Quran yang kekal dengan bahasa dia. Dan Al-Quran kekal dengan penutur-penuturnya. Ada pun yang lain sudah diubah. Kalau kita sebut tentang Injil, dah jadi kitab Injil bahasa Inggeris pula. Dah berubah pula. Mereka tak bercakap bahasa sebenar Injil diturunkan. Dan tidak ada yang tukang bercakap kitab dengan bahasa tersebut. Baik, penyelewengan yang kamu buat tadi, bagaimana kamu kata agama kamu yang terbaik? Maka Allah Ta'ala menempelak mereka, menjelaskan bahawa kalau benar kamu nak cari agama yang benar, maka agama yang benar itu kul bal millata Ibrahim hanifah. Sebenar-benar agama ialah mengikuti Ibrahim. Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Asas benarnya kat mana?
Kebenaran yang jelas bahawa Nabi Ibrahim tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kamu Isa kamu wahai Kristian mensyirikkan Allah dengan Isa AS. Kamu pula Yahudi mensyirikkan Allah dengan Nabi Uzair AS. Ibrahim pernah tak dia mengatakan mana-mana orang menjadi anak Tuhan? Tidak pernah. Maka adunan, acuan, kesinambungan agama Nabi Ibrahim itulah yang sebenar dan itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kamu tak nak tengok Nabi Muhammad kebenaran, baik kita tengok jalur bagaimana Rasul menerima kebenaran ini. Nabi Allah Ibrahim yang kamu juga bangga, yang kamu juga suka. Baik, apakah Ibrahim pernah mengatakan Tuhan itu ada anak? Maka inilah dia agama tauhid. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Tuhan tak ada anak. Tapi bagaimana penyelesaian Kristian dan Yahudi jelas mengatakan Tuhan ada anak sampai hari ini. Baik itu pertahankan teori Trinity dan sebagainya. Mereka gagal memahaminya dan suka untuk mempertahankannya. Kerana ia tokok tambah yang mereka lakukan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebenaran agama Nabi Allah Ibrahim AS. Allah berfirman, Qulu amanna billah. Baik, kalau benar nak kata agama terbaik, dengar sini. Katakan kamu semua, wahai Yahudi, wahai Kristian, wahai semua termasuk umat Islam, Qulu amanna billah, kami beriman dengan Allah. Maka inilah asas tauhid sebenar, beriman dengan semua yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan apa sahaja yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yaqub, Asbat, dan apa yang diberikan oleh Musa, Isa, apa yang diberikan oleh semua nabi-nabi. Kita tidak membezakan sesuatu pun dan kami sebenar-benar orang Islam. Baik, inilah agama sebenar. Yang tak membeza-bezakan nabi, tak membeza-bezakan perintah Allah, tidak menolak wahyu Allah, tidak menolak kitab Allah. Tiba-tiba kamu yang mendakwa sebaik-baik agama, tolak yang ni, tolak kitab ni, yang ni tolak kitab ni, yang ni tolak nabi ni, yang ni kufur nabi ni, yang ni tolak perintah ni, yang ni tokok tambah perintah ini. Manakah keimanan kamu yang sebenar? Bila Allah Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya, dengan berkata qulu amanna billah, katakanlah kami beriman dengan Allah. Allah menjelaskan akidah sebenar kat mana? Maka Allah menyebut iman kepada Allah. Itu asas akidah betul. Iman pada Allah. Tetapi apa yang berlaku kepada Yahudi, bukan mereka membesarkan iman pada Allah, tapi mereka cuba untuk menggunakan seluruh hujah untuk katakan Uzair anak Tuhan. Dan demikian juga Kristian, bukan mereka nak ajak orang beriman pada Allah, mereka nak ajak beriman pada Nabi Isa sebagai anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Pelik bila mereka mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Pada Allah kata berimanlah pada Allah. Allah itulah Tuhan yang menjadikan Nabi Isa dan Maryam, menjadikan semua manusia. Asas ini jelas. Kemudian dengan semua kitab yang diturunkan. Sebab itu kita lihat dalam akidah kita orang Islam, semua kitab wajib kita percaya. Taurat, Injil, Zabur wajib. Tapi bila pergi kepada Yahudi, Nasara, yang ditolak, yang itu tolak. Itu mula cerita apa yang mereka tokok tambah. Kemudian bila Allah Ta'ala menjelaskan beriman dengan semua yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yaqub dan Asbab. Allah Ta'ala menyebut perkataan asbab. Asbab ni kalau kita terjemah bahasa Melayu maknanya cucu cici. Daripada perkataan sibtun, cucu. Atau hafidun, cucu. Siapakah di asbab ini yang Allah Ta'ala puji? Kerana mereka ialah orang-orang yang disebut paling kuat iman. Tadi saya dah sebut tentang anak-anak Nabi Allah Yaqub. Anak-anak Nabi Allah Yaqub AS itu digelar sebagai asbab, yakni cucu-cucu kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Kerana daripada anak-anak Nabi Yaqub lalu tersebar sejumlah besar manusia yang bernama Bani Israel. Yang disebut sebagai asbab, kita dah sebut namanya Robin, Syamun, Yahuda, Yasaka, Zabalun, Benyamin, dan Naftali, Jad, Ashir, dan dua orang anak Nabi Yusuf, iaitu Mushi dan Ifraim. Kedua-dua ini namanya asbab. Campur semua. Sebab mereka paling kuat berpegang dengan agama. Berbanding keturunan mereka selepas itu. Mereka yang masih menjaga ketulinan Taurat, ketulinan Injil. Mereka yang menjaga ketulinan Tauhid dengan tidak menyandarkan, menisbahkan pada Allah sebarang sekutu.
Maka kenapa kamu tak ikut asbab? Yang keturunan asal Nabi Allah Yaqub AS, anak-anak dia. Yang tadi kita dah baca bagaimana Nabi Yaqub berpesan pada anak-anak dia. Berpegang pada agama yang satu. Kenapa kamu tidak berpegang dengan apa yang Allah tunjukkan, kesetiaan, kesungguhan asbab memegang agama Allah? Dan apa sahaja yang Allah wahyukan kepada Musa, Isa dan Nabi-Nabi sebelum mereka. Nabi-Nabi daripada Tuhan mereka. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan secara jelas. Kalau kita tengok, Bani Israel, tuan-tuan sekalian, kata Ibn Abbas, Kullul anbiya min Bani Israel illa asyara. Semua Nabi-Nabi adalah Bani Israel. Mereka 10 orang Nabi je bukan. Yang pertama yang bukan daripada Bani Israel, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia 10 yang bukan daripada Bani Israel. Sebab Yaqub tu ada. Yaqub tu bukan Bani, dia Israel. Bukan Bani ni mana anak-anak. Selepas Yaqub tu, anak-anak Yaqub itu, Daud, Sulaiman, Ilyasa. Kata Abdullah bin Abbas, semua Nabi ni banyak Bani Israel. 10 je bukan. Yang bukan Bani Israel. Nak beritahu, sepatutnya tidak berlaku kesesatan kepada Bani Israel. Dengan banyaknya Nabi-Nabi di kalangan mereka. Dan setiap Nabi ini membawa asas tauhid yang jelas. Menyembah Allah yang esa. Berpegang teguh dengan perintah Allah. Dan memuliakan semua para Nabi alaihimussalatu wassalam. Tapi kenapa tuan-tuan sekalian Bani Israel dia boleh seleweng sejauh itu? Sehingga penyelewengan yang menyebabkan walaupun kita beriman pada asas Taurat dan Injil. Tetapi kata Nabi SAW, La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah. Jangan kamu kata ahli kitab tu betul. Dan jangan kamu kata mereka bohong, tapi cukup berkata kami beriman dengan apa yang Allah turunkan pada kami dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kami. Cukup. Kenapa? Kerana banyak penyelewengan mereka buat. Tetapi di sebalik mereka menyeleweng Taurat dan Injil, masih ada lagi nilai-nilai benar dia. Asasnya dia turun dari Allah. Itu kebenaran. Dan beberapa perkara yang lain. Sebab itu kata Nabi SAW, Aminu bit Taurat wal Injil wal yasakum Quran. Hendaklah kamu beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil, tetapi yasakum Quran, dan hendaklah kamu melapangkan diri kamu dengan Quran. Sebalik asas kita beriman pada Taurat dan Injil, tetapi kita melapangkan waktu kita, melapangkan masa kita, melapangkan keupayaan kita untuk faham Al-Quran. Tak perlu tuan-tuan nak belajar Injil, tak perlu nak ajar Taurat, tapi beriman pada asas dia. Tetapi dengan Quran, wal yasakum Quran, perluaskan masa kita, perbanyakkan masa kita, usaha kita untuk faham Al-Quran. Kerana bila kita faham Quran, kita akan tengok di mana Taurat dan Injil itu diselewengkan. Tetapi asas beriman pada Taurat dan Injil itu perlu ada. Kita kata, saya tak percaya Injil, maka kufur kita. Saya tak percaya Taurat, kufur kita. Asas bahawa Taurat itu yang Allah berikan pada Musa. Injil yang Allah berikan pada Nabi Isa alaihissalam. Asas itu percaya. Tetapi penyelewengan itu yang perlu mereka perbetulkan. Yang perlu mereka kembali kepada asal dan fitrahnya. Sebab itu untuk mengembalikan mereka pada fitrah dan asal, diingatkan mereka tentang Nabi Ibrahim. Kemudian diingatkan mereka tentang Nabi Yaqub. Dan diingatkan mereka tentang anak-anak Nabi Yaqub yang disebut asbab. Bagaimana mereka berpegang teguh dengan tauhid ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, sesudah menyebut nilai iman yang sebenar, Allah Ta'ala berfirman, fa'in amanu, kalaulah mereka semua beriman, bimisli ma amantum bihi, dengan apa yang telah kamu beriman dengannya. Artinya, acuan keimanan yang sebenar, bukan lagi acuan mengikut Yahudi atau Nasara. Itu sudah menjadi syirik. Acuan sebenar untuk Islam hari ini, untuk beriman hari ini, bukan acuan dahulu, tetapi acuan sebagaimana orang beriman sekarang. Sebagaimana orang beriman sekarang beriman. Di mana-mana Yahudi, mana-mana orang Kristian, bila mereka nak kata mereka Islam, bila mereka kata mereka nak mencari kebenaran, mereka perlu mengikut acuan Islam itu sendiri. Mereka tak boleh lagi ikut acuan Kristian yang telah diselewengkan, yang telah mensyirikkan Allah.
Mereka tak boleh lagi ikut acuan Yahudi yang berlaku penyelewengan dan mensyirikkan Allah. Acuan yang sebenar kata Allah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Kalau mereka mula beriman dengan cara yang kamu beriman wahai umat Muhammad, faqad ihtadau, barulah dapat hidayah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut asas iman kita cukup mudah. Bila mereka memeluk Islam, kenapa mereka cuma diminta menyebut syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa begitu? Baik, pertama penyaksian Allah. Untuk mengembalikan mereka supaya mematuhi perintah Allah. Sebab mereka dah banyak ubah kitab-kitab mereka. Mereka jauh daripada mentaati Allah Ta'ala. Maka tajdid balik ucapan iman pada Allah. Satu. Yang kedua ialah beriman pada Nabi SAW. Kenapa perlu beriman pada Rasulullah? Tidak cukuppah mereka sudah beriman dengan Nabi Isa? Beriman dengan Nabi Musa? Kerana iman pada Nabi Isa dan Nabi Musa mengkufurkan Nabi-Nabi yang lain. Maka bila beriman pada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan semua Nabi-Nabi lain. Kerana akidah kita jelas. Kita orang Islam, mana-mana orang menolak mana-mana Nabi yang tercatat nama dalam Quran dan hadis yang sahih, maka kufurlah dia. Keluar daripada Islam. Walaupun mereka kata saya sayang Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi pernah menyebut, la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kamu melebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Nabi Allah Yunus AS seorang Nabi. Tetapi kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Yunus? Walau hakikat Nabi Muhammad SAW seafdal-afdal Nabi. Tetapi Rasulullah tak nak. Kita kan kalau buat perbandingan, berarti kita tunjuk kelemahan. Kita kan kalau buat perbandingan, berarti kita memandang rendah salah satunya. Mana-mana pandangan rendah pada Nabi-Nabi, hukumnya kufur dan syirik. Jangan pandang rendah dengan Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi ni manusia terpilih. Memandang rendah kepada para Nabi. Sebab itu baginda SAW melarang kita buat perbezaan Nabi-Nabi, perbandingan. Kerana bimbang kita memandang rendah kepada Nabi tersebut. Sekalipun kita kata Nabi Muhammad SAW seafdal Nabi, lebih mulia pada Musa, Isa, tapi tak ada sekelumit pun memandang rendah pada Nabi Musa AS. Sedikit pun tak ada. Maka itu akidahnya jelas. Sebab itu Allah Ta'ala kata, acuan beriman sebenar dengan iman orang beriman. Dengan ucapan dua kalimah syahadah tadi. Wa in tawallau. Kalau Yahudi, kalau Nasara, kalau penyembah berhala, tidak mau berpegang pada prinsip dan asas iman ini, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka sebenarnya hum fi syiqaq. Maksud hum fi syiqaq, mereka dalam kebinasaan. Mereka dalam kehancuran. Mereka berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Fasayakfikahumullah, maka Allah Taala akan mencukupkan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Allah akan selamatkan orang beriman daripada kejahatan-kejahatan mereka. Artinya, bila Yahudi, Nasara, bila mereka mendesak, menyuruh orang Islam ikut cara mereka, dalam diri mereka, kita dah sebut sebelum ini, mereka bukan nak ajak kita pada petunjuk. Mereka nak kelirukan kita. Kalau mereka merancang untuk buat penipuan, kejahatan, fasayakfikahumullah, Allah akan pelihara orang beriman. Seperti yang kita sebut. Bagaimana sekencang mana pun gerakan kristianisasi, sehebat mana pun dakwah-dakwah Yahudi, dan pelbagai bentuk serangan pemikiran yang dahsyat, serangan budaya yang dahsyat, muzik, filem, dan lain-lain serangan Yahudi dan kristianisasi kepada dunia umat Islam, lihat kita tetap ada benteng-benteng yang kukuh yang menjaga Islam. Akhirnya sebahagiannya bertaubat, menyesali. Walaupun ada sebahagian orang Islam terpengaruh, akhirnya mereka boleh dikembalikan ke pangkal jalan. Maka ini kekuatan umat Islam kerana Allah pelihara. Kerana agama Allah ni Allah Ta'ala dah jamin dalam Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang turunkan Islam ini dan kami yang jaga Islam ini. Ada penafsiran menyebut kamilah yang turunkan Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Ada penafsiran menyebut kami yang turunkan Islam. Benar sama. Sebab asas Islam itu Quran. Dan Quran itu ialah Islam. Maka kami yang turunkan Islam ini, agama kami jaga. Akhirnya kita lihat tuan-tuan sekalian, walau apa pun cara mereka cuba murtadkan. Dengan sejarah Perang Dunia Pertama, sejarah Perang Dunia Kedua,
dengan serangan-serangan pada negara Islam, dengan segala gerakan NGO Kristianisasi, dengan segala bentuk pelabelan oleh Yahudi, oleh golongan Zionis, Islam tetap kekal Islam. Banyak-banyak mereka memaksa orang Islam ubah Quran, buang jihad, buang benda tu, buang benda ni, buang hijab. Bahkan mereka mengenakan undang-undang yang memakai hijab didenda. Bahkan mereka melarang hijab di sekolah, di universiti, di pejabat. Bukan benda baru yang mereka lakukan. Dan sama ada dalam sistem komunis, sistem demokrasi dan pelbagai sistem, nama orang Islam tetap banyak. Bila di Bulgaria, salah satu negara komunis satu ketika dahulu, umat Islam berjumlah 11%. Lalu berlaku satu gerakan untuk mengurangkan jumlah umat Islam kerana mengikut perlembagaan Bulgaria, kalau mana-mana etnik melebihi 10% mereka berhak punya kebebasan agama. Mereka berhak menuntut hak itu, hak ini, hak minoriti. Lalu kerajaan Bulgaria komunis waktu itu cuba mengurangkan jumlah umat Islam daripada 11% menjadi 8%. Mereka buat macam-macam, membunuh, penjara dan segala-galanya. Namun umat Islam tetap kukuh di Bulgaria. Walaupun kita jarang dengar kisah umat Islam di Bulgaria, tapi mereka tetap kukuh kerana kemasukan Islam di Bulgaria pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Bila kerajaan Uthmaniyah memerintah, dia melebarkan penguasaan Islam ke bumi Eropah, wilayah Balkan, di Albania, di Bosnia, dan termasuk juga di Bulgaria. Maka umat Islam di sana ramai. Mereka buat macam-macam cara, namun umat Islam tetap kukuh. Demikian juga mereka lakukan di banyak negara. Ini menunjukkan Islam. Fasayakfikahumullah, Allah jaga umat Islam daripada kejahatan mereka. Wa huwas samiul alim, Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar munajat orang beriman. Allah Ta'ala mengetahui akan keperluan orang beriman, keperluan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka di sini menjelaskan kepada kita sejarah kenabian ialah tauhid. Maka dakwang Yahudi, dakwang Kristian mereka benar, mereka telah menyeleweng daripada awal lagi. Bahkan mereka membohongi dengan berkata kononnya Nabi dulu yang berpegang pada Yahudi dan Nasara, sedangkan benda itu baru wujud hari ini. Dan demikian juga pembohongan mereka dengan berkata Nabi Ibrahim itu ialah Yahudi atau Nasara. Walhal Nabi Allah Ibrahim ialah bapa sekalian para Nabi, yang lebih awal daripada kewujudan penyelewengan mereka. Maka sebagaimana kita baca sejarah daripada Mekah, sejarah Baitul Maqdis, demikian juga sejarah Nabi-Nabi, semuanya berasas pada agama Tauhid, menyembah Allah bukan mensyirikkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.